أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله يقول الناس عادة ونقول عبادة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung perbincangan 40 hadis penawar hati. Kita dah terangkan ataupun kita bincangkan sebelum daripada ni bahawa hati ini adalah punca tindakan manusia dan sumber kekuatan. Kalau kita lemah tuan-tuan, sebenarnya lemah tu bukan pada akal. Kalau kita lemah tuan-tuan, sebenarnya lemah tu bukan pada badan, tapi lemah tu pada hati. Kalau hati kita kuat, kita boleh buat apa pun. Sebab tu orang yang bersemangat, apa pun dia jadi mudah. Tapi kalau orang yang tak bersemangat, putus asa dan sebagainya, walaupun disuap, tetap tidak mahu meneruskan. Walaupun kita bantu, kita dorong, kita bagi segala kemudahan yang ada, tapi kalau hati dia dah kata tak nak, macam mana kita tolong pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi sumber kekuatan manusia sebenarnya adalah pada hati dia. Kalau kita bentuk hati kita, insya-Allah kita akan bentuk kehidupan kita. Tapi kalau kita tak bentuk hati kita, susah untuk kita hadapi hidup ni. Macam kita sebut hari tu, engkau boleh patahkan kakiku, engkau boleh patahkan tanganku, tapi engkau tak boleh patahkan hatiku. Orang lain boleh buat apa-apa pada kita. Dia boleh buat apa-apa pada kita. Dia boleh rosakkan kita, dia boleh hancurkan kita, dia boleh patahkan tangan kita, dia boleh patahkan kaki kita. Tapi satu benda tak boleh patah kalau kita kawal. Macam mana dia buat pun tak boleh patah. Apa dia? Hati. Hati kita ni kita punya. Orang macam mana pun dia tak boleh nak sentuh kalau hati ni kita jaga elok. Sebab tu penawar hati ni sangat penting. Apalagi orang Islam, penawar hati dia sangat penting. Sangat penting kita dapatkan penawar bagi hati kita ni. Bukan saja untuk kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kata ulama', caci dan maki ni hanya getaran udara. Kalau kita tak biarkan sampai kat hati, tapi dia akan memberi kesan pada hati kalau kita biarkan. Caci dan maki hanya getaran udara. Bila orang cakap-cakap kan, orang tu cakap je. Orang tu cakap je. Tapi kerana hati kita lemah ataupun kita biarkan cakap tu sampai kat hati, kita jadi lemah. Ataupun kalau dia puji kita, kalau puji tu hanya getaran udara. Tapi kalau kita biar sampai kat hati, kita dikembang. Orang yang hebat, puji dan maki hanya getaran udara. Saya pernah jumpa lah orang yang hebat ni kan, tuan-tuan, dia tak hirau orang kata apa kat dia. Dia tak hirau orang kata satu hal. Dia tak cari pun apa orang kata. Dia cuma peduli apa dia kata je. Apa orang kata kat dia, apa orang buat dekat dia, itu dia tak peduli. Tapi apa yang dia buat kat orang tu yang dia pedulikan. Kata Ustaz Zadrus, ada dua benda yang kita kena lupa, tapi ada dua benda yang kita kena ingat. Apa benda yang kita kena lupa? Benda yang kita lupa ialah benda yang kita baik, benda baik yang kita buat pada orang. Itu kita kena lupa. Satu lagi, benda yang kita kena lupa ialah benda buruk yang orang buat pada kita. Yang kita kena lupa apa dia? Benda baik yang kita buat pada orang lain dan benda buruk yang orang buat pada kita. Itu kita kena lupa. Yang kita kena ingat apa dia? Yang kita ingat ialah apa benda buruk yang kita buat kat orang. Itu kita kena ingat. Dan benda baik yang orang lain buat pada kita, itu pun kita kena, bukan, benda baik yang orang lain buat pada kita, itu kita kena ingat. Baik, mudah-mudahan kita bincang, Allah Ta'ala bagi kita kelapangan jiwa dan dipimpin urusan kita ni berdasarkan kepada 40 hadis penawar hati ni, insya-Allah. Yang lepas kita bincang pasal jauhi 7 pembinasa. Ada 7 perkara yang membinasakan. Apa dia? 7 pembinasa ni adalah 7 dosa besar. Yang pertama syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Kenapa syirik tu sekutu? Syirik ni syarikat. Maksudnya ada selain daripada Allah. Kalau
Tauhid macam mana? Lawan syirik apa? Lawan syirik ialah tauhid. Tauhid macam mana? Mengesakan Allah yang esa. Tak ada selain daripada Allah. Tak ada yang memberi, tak ada yang mengampunkan, tak ada yang memberi mudarat, tak ada yang memberi manfaat, tiada yang menghidupkan, tiada yang mematikan, tiada yang memberi rezeki, tiada yang mencukupkan selain daripada Allah. Tiada yang mengurangkan, tiada yang menambah, tiada apa selain daripada Allah. Tiada yang layak dipuji. Kalau kita masa bulan Ramadan tu kita sebut laisal ma'bud illallah. La ilaha illallah ni apa? Laisal ma'bud illallah. Tiada yang layak disembah selain daripada Allah. Tak ada layak disembah. Laisal maqsud illallah. Tiada yang menjadi tujuan selain daripada Allah. Tak ada tujuan yang lebih besar daripada hidup kita ni melainkan Allah. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Tujuan kita pakai baju apa dia? Tujuan kita pakai baju Allah. Tujuan kita berjalan apa? Tujuan kita berjalan Allah. Tujuan kita sayang orang-orang di sekitar kita apa? Tujuan kita sayang orang di sekitar kita ialah Allah. Tujuan kita makan, tujuan kita minum, tujuan kita celik, tujuan kita pejam, tujuan kita kerja, tujuan kita menganggur, tujuan kita berehat, tujuan kita berlari, tujuan kita berjalan, tujuan kita hirup udara. Setiap pejam, celik, denyut nadi kita semuanya Allah. Laisal maqsud illallah. Laisal azim illallah. Tiada yang berkuasa, tiada yang agung melainkan Allah. Kita tak ada apa. Kalau kita faham macam tu, kita tak ada apa. Semuanya Allah. Syirik yang pertama. Yang kedua sihir. Sihir ni menggunakan bantuan lain. Sihir ni macam syirik juga. Dan antara sebab kenapa orang buat sihir ni apa? Sebab dengki. Kita dah bincang sebelum ni, dengki ni sebab apa? Dengki ni sebab suka melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang melihat susah, susah melihat senang. SMS. Tuan-tuan nak mengelakkan semua ni, tuan-tuan dia kena berlatih dan dia kena cuba. Kalau tuan-tuan ada rasa susah bila contoh ada keputusan PRN, tuan-tuan yes. Tuan-tuan doakanlah kejatuhan orang tu, mudah-mudahan dia bangkit ataupun dia buat yang terbaik. Kan? Mudah-mudahan dia sesal, mudah-mudahan dia dapat manfaat. Macam itulah keadaannya. Siapa-siapa pun, kawan kita yang sakit, kita jangan padan muka dia, itulah sombong sangat. Kalau kita ada rasa macam tu tuan-tuan, maksudnya apa? Kita ada rasa dengki. Kita tak boleh tengok orang senang. Dan kita suka tengok orang susah. Kita tak boleh tengok orang senang. Kalau dia senang, kita, kenapa dia dapat anugerah perkhidmatan cemerlang? Kita tak dapat-dapat. Tiap tahun kita dah buat yang terbaik dah. Tu maksudnya belum rezeki. Dan kalau kita tengok orang lain dapat, kita tumpang gembira, kita ucap perkataan-perkataan yang baik. Jangan ucap perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kau buat apa dapat ABC ni? Kan? Kau ni mesti kau mampu kan? Tuan-tuan. Alah boleh lah dekat dengan bos. Itu perkataan-perkataan apa? Perkataan-perkataan yang menyakitkan. Baik kita juga tahniah, mudah-mudahan teruskan perkhidmatan cemerlang. Ucap perkataan yang baik juga adalah sedekah. Dan dia mengubat hati kita tuan-tuan. Walaupun dalam hati kita cakap, ya kau ajak dia ni. Dalam hati tu biar. Sebab kadang-kadang kita tak boleh sabar kan. Tak apa. Yang dalam hati tu kita biar. Tapi yang mulut kita cakap yang manis. Yang dalam hati ni susah nak kawan. Tapi yang mulut kita cakap yang baik. Dalam hati susah nak kawal, tapi riak muka nampakkan yang baik. Senyum selalu kan. Sebab tu senyum terbaik. Padahal dalam hati marah. Kau ngajar dia ni. Kan? Tapi kita senyum. Sebab senyum tu mengubat. Bukan mengubat orang lain, mengubat diri kita juga. Sihir. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hari ni tuan-tuan, kita lagi dahsyat daripada zaman jahiliah. Kita lagi dahsyat daripada zaman jahiliah. Kalau zaman jahiliah dulu, kita lagi dahsyat daripada zaman jahiliah, kita lagi dahsyat daripada Fir'aun. Sebab apa? Fir'aun ni dia bunuh lelaki je. Kan? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun ni dia sembelih anak lelaki, dia biarkan anak perempuan hidup. Zaman jahiliah, dia sembelih ataupun dia bunuh anak perempuan, dia biarkan anak lelaki hidup. Zaman kita, lelaki dan perempuan kita bunuh. Bukan kita lah, tapi orang sekitar kita ni tuan-tuan. Berapa banyak bayi yang dibunuh. Bayi tu menangis, lapar, minta akan peluk ibu dia. Tapi ibu dia sanggup letak dia macam tu je, tak pandang dah. Tuan-tuan tengok ada banyak yang berlaku dekat hospital ni. Dekat hospital tu mujur tuan-tuan. Ni yang dekat hospital tu mujur.
Kadang-kadang bayi yang dilahirkan ke hospital tak ada orang ambil, dia diserahkan kepada pusat jagaan mana-mana. Itu mujur dia pergi ke hospital. Kadang-kadang ke hospital itu dia jual. Jual tu pun lebih baik lagi daripada apa? Daripada bunuh. Dia biarkan anak dia dimakan oleh anjing. Ada tuan-tuan satu kes tu dekat lebuh raya. Pam kena langgar. Orang ingat apa benda? Rupanya dalam tu ada bayi. Allahu Akbar. Tak ada rasa belas dan kasihan. Tuan-tuan, ni masalah kita bersama ni. Zaman kita sedang berada di zaman tu. Zaman orang yang dah hilang peri kemanusiaan. Bukan lelaki je, perempuan sekali. Lelaki dan perempuan, dua-dua tak nak bertanggungjawab. Jadi apa jadi pada anak tu? Dibunuh macam tu je. Ada yang di-flush, ada yang dimasukkan dalam tong sampah. Itu nilai harga diri seseorang manusia pada kacamata orang-orang zaman sekarang ni. Langsung tak ada perasaan. Yang gugur, tuan-tuan, yang gugur. Saya pernah gugur yang kedua. Yang kedua tu gugur, lepas tu terus dapat yang kedua. Yang kedua tu gugur, terus dapat yang ketiga kan. Rupanya gugur ni tuan-tuan susah. Kalau makan pil dia keluar terus tak apa. Tapi kadang-kadang dia ambil apa? Benda tak nama tu, forceps. Dia ambil. Sekali dia ambil tuan-tuan, kadang-kadang dia tak dapat seorang dapat tangan, tarik dapat tangan. Tarik dapat kepala. Allahu Akbar. Sanggup dibunuh anak dia itu kat hospital. Boleh berlaku kalau ada masalah. Kalau anak tu dah meninggal, tak apalah, dalam perut tak apalah, buat macam tu. Tapi kalau tak meninggal lagi, ada komplikasi lain, doktor nasihatkan gugur dan sebagainya, itu wallahu alam. Ini yang sengaja-sengaja gugur pun ada ramai tuan-tuan. Ada ramai. Sebab itulah statistik zina ni tuan-tuan sangat merisaukan. Sangat merisaukan. Ada yang kata setiap setengah jam lahir seorang anak luar nikah. Itu kalau mengandung. Kalau tak mengandung lagi banyak tuan-tuan. Sekarang orang dah buat benda macam-macam dah. Kan ada tu yang iklan komersial tu, kakak apa? Kakak nak sebut malu. Kakak kondom. Perempuan dia buat promosi kondom tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dapatkan hubungan sihat. Kuancang. Hubungan sihat bukan dengan kondom, hubungan sihat dengan kahwin. Kahwin baru betul sihat. Kalau dah tak boleh, kahwin lagi. Kan? Kalau yang satu tak boleh, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat ni sihat tuan-tuan. Kalau dah tak boleh nak dibendung sangat nafsu tu, kahwin dua. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Tuan-tuan, saya cakap macam ni tuan-tuan sebab saya melihat sendiri. Saya tengok dengan kepala mata saya sendiri. Ayah, ibu, anak ada beberapa orang, 2, 3, 4 orang, saya tak ingat, pergi melancong. Ayah buat kerja dia, ya Allah. Mak buat kerja dia, anak main. Dah kahwin, buat kerja yang bukan-bukan. Ya Allah. Kalau susah sangat kahwin lagi. Susah kan? Ini cari benda yang haram. Cari benda yang haram ni tuan-tuan ni, dia menatijahkan banyak benda-benda yang lain yang lebih teruk lagi. Dan buang anak ni tuan-tuan kritikal. Sangat kritikal. Yang gugur, yang menggugurkan, yang buang macam tu je, yang biar anaknya mati kena gigit semut tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak cerita-cerita sekarang ni mungkin tak nampak, tapi sebenarnya sedang berlaku dan masih terus berlaku. Kita kena kawal elok-elok. Antara cara nak kawal ni tuan-tuan, beri didikan agama pada anak-anak. Beri didikan agama ni maksudnya apa? Beri didikan agama, pertama sekali didikan solat. Kena latih anak-anak kita solat. Solat tu kerana Allah, bukan kerana kita. Kadang-kadang kena membebel, tak apalah membebel, biar selesai urusan kita. Kadang-kadang mak tak nak membebel sebab nanti anak buat buka. Tak nak membebel sebab apa? Tak nak tengok muncung anak. Biar dia muncung kat sini, jangan dia muncung kat sana. Biar dia muncung kat sini, jangan kita muncung kat sana. Kalau kita tak lunaskan tugas kita, amanah kita ni, demo ni semua amanah kita. Kalau kita tak bagi tahu, siapa lagi nak bagi tahu? Buaya banyak tuan-tuan kat luar. Yang ni semua ni orang yang beriman, bukan buaya, alhamdulillah. Yang kat luar tu buaya banyak tuan-tuan. Tinggal masa je nak ngap. Bila-bila masa dia ngap. Banyak orang yang dah diingap. Saya pernah buat program, tak boleh sebut sebab live. Daripada 70 tuan-tuan, daripada 70 orang perempuan yang datang ke program saya tu, hanya belas saja yang masih elok. Hanya belas je yang tak pernah terlibat dengan benda macam tu.
Ini budak yang masuk ke IPT. Saya buat program dengan budak yang masuk IPT daripada 70 orang perempuan. Hanya belas saja yang masih lagi suci. Masih lagi darah. Ada yang terpaksa, ada yang sengaja. Ada yang terpaksa, ada yang sengaja. Ada yang mula-mula tu terpaksa, lalas sengaja. Mula-mula rasa terpaksa, lalas dah rasa Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ni pembinasa. Sebab itulah Al-Quran kata la taqrabuz zina. Tuan-tuan, apa maksud la taqrabuz zina? Jangan kamu dekati zina. Jangan dekat. Jangan ada apa-apa cara yang boleh menyebabkan kamu terjebak dengan zina. Mendekati zina tu haram dah. Bukan zina tu saja, mendekati pun haram. Macam mana mendekati? Berkapal. Mula-mula telefon-telefon je. Kan, lepas tu mesej-mesej je. Kalau anak-anak tuan-tuan mula-mula dah mula rasa-rasa, dia mula simpan-simpan yang siap tu, tuan-tuan kena buat spot check. Bagi dia nasihat sikit. Kamu jangan mudah percaya. Yang perempuan, kamu jangan mudah percaya. Kan, di luar sana banyak buaya. Kan, hati-hati. Jangan keluar malam sesuka hati. Jangan mudah bagi kepercayaan. Kalau dia nak jumpa abah, gentleman sikit kan. Kalau dia nak sangat, kalau dia serius dengan kamu, jumpa abah. Walaupun baru tingkatan 2. Walaupun baru tingkatan 2. Jumpa abah. Biar abah jumpa dengan dia. Abah nak kenal macam manalah lelaki idaman kamu. Faham tak? Kalau yang lelaki, kita kena pesan, kamu kena bertanggungjawab. Kamu jangan hancurkan masa depan anak orang. Kan? Kamu jangan suka-suka kamu nak memberi kepercayaan pada orang. Kamu kena bertanggungjawab. Kalau kamu jadi orang yang baik, insya-Allah kamu akan dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik untuk orang yang baik. Orang lelaki yang baik untuk orang perempuan yang baik. Orang perempuan yang baik untuk orang lelaki yang baik. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau kita lahir anak generasi kita yang baik, insya-Allah pasangan dia pun baik-baik. Memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik, yang selalu menjaga diri dari perbuatan keji. Ni tuan-tuan 7 pembinasa yang kita kena elakkan. Hadis yang ke-22, hadis yang baru, golongan yang dihalang dari meminum air telaga Al-Kautsar. An Asma binti Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala haudi antadhiru man yaridu alai fayukhadhu binasin min duni fa aqul ummati fayuqal la tadri mashaw ala al-qahqara qala ibn abi malaikah Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Rawahul Bukhari. Daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, yakni telaga Al-Kautsar, iaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu umatku yang datang meminum daripadanya, maka tiba-tiba ada orang yang ditahan dari sampai ke sisiku, ke tepi ke telagaku. Lalu aku berkata, bukankah mereka itu juga daripada umatku? Maka dikatakan orang kepadaku, ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, yakni murtad atau meninggalkan ajaranmu. Berkata Ibnu Abi Malaikah, salah seorang di antara perawi hadis, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kembali ke kekafiran atau kami diuji dengan ujian yang berat. Hadis ni cerita pasal apa? Hadis ni cerita pasal telaga Al-Kautsar, yang mana pada ketika hari kiamat, semua umat Nabi Muhammad SAW boleh minum daripada air telaga Al-Kautsar. Tapi ada satu golongan yang dihalang, ditegah daripada minum air telaga Al-Kautsar. Nabi kata, itu kan umat aku. Lalu dikatakan kepadanya, ya betul, tapi mereka telah pulang, kembali ke belakang. Maksudnya memalingkan diri daripada agama, yakni murtad ataupun meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Telaga Al-Kautsar adalah telaga besar yang akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Telaga ini luasnya beribu-ribu kilometer dan gelasnya lebih banyak dari bilangan bintang yang ada di langit. Ia lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang sudah minum daripadanya, walaupun hanya satu teguk saja, ia tidak akan merasakan kehausan buat selama-lamanya. Semua umat Nabi Muhammad SAW akan berpeluang meminum air telaga yang mulia ini.
Namun nantinya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang dihalang oleh para malaikat dari mendekati telaga ini, walaupun mereka menganggap diri mereka layak untuk meminum daripada air telaga tersebut. Dan Rasulullah SAW sendiri sebelum mengetahui hakikat perbuatan mereka yang sebenarnya merasakan mereka juga layak untuk minum dari air telaga tersebut. Maka apabila para malaikat menghalang mereka, Nabi SAW berkata, bukankah mereka juga dari kalangan umatku? Lalu malaikat menjawab, ya betul, pada mulanya mereka adalah termasuk daripada golongan umatmu, tetapi mereka telah meninggalkan ajaranmu, mereka telah berpaling dari agamamu. Maka ketika itu baru Nabi kita SAW memahami keadaan mereka yang sebenarnya, dan beliau pun akhirnya menyetujui tindakan malaikat tadi sambil berkata, suhkan, suhkan, celaka, celaka, mereka layak untuk diusir dari telagaku. Pengarang ni tulis betapa sialnya golongan ini, betapa celaka, betapa malangnya bagi umat Nabi Muhammad SAW, iaitu mereka yang meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mengaku umat tapi tak nak ikut. Ada satu dialog forum ni tuan-tuan, saya pernah sebut, tapi kalau sebut lagi pun susah juga. Dia bukan kat Malaysia, forum berlaku kat luar negara, cerita pasal Islam. Antara tokoh yang dijemput ni artis terkenal, dapat datuk dekat Malaysia ni. Dia bukan dari Malaysia tapi dia dapat datuk. Dia bercakap dalam forum tu, dia kata dilihat Islam lebih penting daripada merasa diri Islam lebih penting daripada dilihat Islam. Kepala dia merasa diri Islam lebih penting daripada dilihat Islam. Maksudnya orang tu tak nampak macam Islam tapi dia Islam. Seolah-olah macam tindakan tu betul daripada orang yang nampak Islam tapi tak Islam. Tak, sebenarnya dua-dua tak betul. Yang sebenarnya betul apa dia? Yang sebenarnya betul ialah dilihat Islam dan merasa diri Islam. Memang diri itu Islam dan dilihat Islam. Kita nampak dia, kita tahu dia Islam. Dan nampak dia tak tahu ni orang Islam ke bukan orang Islam ni. Tanda-tanda orang Islam menutup aurat. Tanda-tanda orang Islam dia mendirikan solat. Tanda-tanda orang Islam dia bagi salam, Assalamualaikum. Kalau bukan orang Islam mungkin dia sebut Namaste. Kan? Ataupun sapaan-sapaan yang lain. Tapi kalau orang Islam dia bangga dengan ucapan dia Assalamualaikum. Ya tak? Ataupun dia menutup aurat dan sebagainya. Tapi ni sebab dia kata dalam tu kan, kadang-kadang ada orang tu dia perangkan rambut dia, tapi sebenarnya hati dia baik. Kemain lagi. Orang ni orang yang terpedaya. Bukan kita nak kata orang yang pakai tudung je baik, tidak. Memang ada orang yang pakai tudung tapi tak mencerminkan dirinya. Ada juga orang yang pakai kopiah. Ada juga orang yang pakai jubah, tak baik pun ada. Tuan-tuan pergi negara Arab tu, orang pakai jubah pergi kelab malam tu kan. Gelik-gelik. Ya. Pakai jubah. Dalam poket dia ada tasbih. Kalau tuan-tuan tengok dekat airport ada pegang tasbih, pegang perempuan. Bukan main lagi. Apa dia bilang tak tahu. Apa dia bilang tak tahu. Tangan pegang tasbih, tasbih tangan kanan, kiri pegang perempuan. Apa dia bilang tak tahu. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah kita ni kena dilihat Islam dan kita juga kena Islam. Yang terbaik macam tu. Tapi kita tidak boleh menghukum orang lain. Memang kita tak boleh menghukum. Persepsi ni timbul sebab apa? Sebab orang Islam suka menghukum. Sebahagian, bukan semua. Sebahagian orang Islam suka menghukum. Kita nampak dia, ni tak Islam, ini munafik. Suka hati kita je nak cakap orang munafik macam tu. Suka kita je kita nak kata ini ahli neraka ni. Mana boleh kita cakap selagi dia belum mati. Walaupun dia memang menyembah tokong, walaupun dia hanya memukul loceng, walaupun dia hanya datang ke tempat ibadahnya hari Ahad, itu semua tu belum tentu lagi selagi belum mati. Memang mereka tu kafir lah. Tapi hidayah Allah Ta'ala ni kita tak tahu macam mana keadaannya. Ramai orang yang Allah Ta'ala muliakan sebelum mati sempat mengucap, dia seperti bayi yang baru lahir. Kita ni macam mana tuan-tuan? Dengan dosa yang bertimbun, rasa riak lagi, sombong lagi, bongkak lagi kan? Apa harapan kita? Harapan kita pun belum pasti. Tunggu kita mati nanti tuan-tuan. Nak tengok orang tu baik atau tidak, tengok dia mati macam mana. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang, saya dah sebut sebelum ni. Orang ni dia mulut, ya Allah, mulut terkenal dengan mencarutnya. Dia mencarut bukan sikit-sikit, kamus carut dia banyak.
Banyak perkataan carut yang dia hafal. Kita mungkin tahu sikit-sikit je. Itu pun malu nak sebut. Dia mencarut, dia ada senarai dia. Setiap hari jumpa dia mencarut dia lain-lain. Punya hebat dia mencarut. Tapi tuan-tuan, bila dia meninggal, saya antara orang yang mandikan, bersih tuan-tuan. Dia sakit lama, dia kan suka mencarut, lepas tu dia sakit. Yang jaga dia isteri dia. Anak dia pun tak nak lawat dia. Masa dia meninggal pun anak dia macam tak nak dekat kan. Tapi anak dia baik-baik. Anak dia tolong bantu juga. Tapi tuan-tuan, masya-Allah, dia ni Allah Ta'ala muliakan dia. Dia mati bersih. Lepas tu orang ramai turun. Mati dia bersih dan orang ramai turun. Orang terasa kehilangan dia. Orang mendoakan dia. Bukan senang nak dapat ni tuan-tuan. Kadang-kadang mati musuh macam tu je. Oh, dah mati dah orang tu. Merah lagi tanahnya. Habis. Nak dapat orang turun. Kadang-kadang ada orang yang kita nampak macam hebat. Tapi kematian ni wallahualam, kita tak tahu, kita tak boleh nak hukum. Tapi kematian dia biasa-biasa je. Tapi ada orang yang biasa-biasa, yang kita tak nampak pun. Mungkin orang kenal dia sebagai orang yang tak berapa nak baik, tapi matinya masya-Allah, Allah Ta'ala muliakan. Ramai orang semayangkan, ramai orang doakan, ramai orang yang bantu, urusannya mudah, urusan cepat, dan mayatnya bersih. Mayat bersih ni penting. Mudah-mudahan kita mati pun baik dan kita tidak menghukum orang lain. Cumanya kita jangan kita jadi seperti mana yang disebut dalam hadis ni, iaitu orang yang paling ke belakang, orang yang terpengaruh dengan perkara yang selain daripada apa yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dekat sini tuan-tuan, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mahu mengerjakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka tidak mahu sembahyang, tidak mahu bayar zakat, tidak mahu berpuasa dan tidak mahu menutup aurat, dan begitu seterusnya. Kata Islam tapi tak nak amalkan Islam. Kalau Islam kata macam ni, kita pilih yang lain. Islam dah kata dah macam ni, tapi kita pilih juga perkara lain, perbuatan lain, perundangan lain. Islam kata macam ni yang terbaik, kita kata tak boleh, nanti kita bincang dulu. Mana nak bincang? Tuan-tuan, dekat ada satu negara Arab, selepas berlaku Arab Spring, sebelum berlaku Arab Spring, dia diperintah oleh diktator. Tapi walaupun diktator, dia masih mengamalkan Islam. Bila berlaku Arab Spring, tuan-tuan, berubah negara dia, kemudian diperintah oleh pemerintah yang lain. Presiden dia baru ni tuan-tuan, dia kata kita kena kaji balik hukum faraid. Dia tak boleh dah. Kalau dulu boleh sesuai, lelaki 2, perempuan 1, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Sekarang ni kita kena kaji balik. Dia perintahkan ulama dia untuk kaji balik tuan-tuan. Ini presiden negara Arab. Berlaku zaman sekarang ni tuan-tuan, orang tak nak amalkan Islam, nak lari daripada Islam. Apa lagi cari hidup yang lebih baik? Waman ahsanu afa ghayra dinillah yabghun. Apakah patut kamu mencari agama selain daripada Allah? Maka lil mu'minina wal mu'minat, dan tidak patut bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, mencari selain daripada Al-Quran, selain daripada Islam. Bila Allah Ta'ala perintah, dia berkata nanti dulu, kami nak bincang dulu. Tak boleh bincang. Ada perkara yang kita boleh tangguhkan pelaksanaannya, tapi tetap kita kena perjuangkan. Misalnya hudud tuan-tuan, hudud ni Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala yang suruh, kan? Tapi mungkin dalam masa yang sekarang ni kita ada masalah beberapa kekangan, tak apalah, kita tangguhkan dulu. Tapi kita kena ada niat, kita kena ada azam, dan kita kena ada usaha untuk tegakkan. Dekat hak lain kita kata boleh, tapi dekat Islam kita kata tak boleh. Macam hukum zina ni, boleh hukum kat mana hukum zina ni? Tak ada kat sivil. Kalau suka sama suka, mana boleh hukum? Yang boleh hukum dekat mahkamah syariah je. Kalau suka sama suka, boleh hukum ke? Tak boleh hukum. Dekat mahkamah sivil tak boleh hukum, melainkan ada tuntutan. Tapi kalau suka sama suka, tak boleh diklasifikasikan sebagai rogol bagi orang yang 18 tahun ke atas. Kalau 18 tahun ke bawah, baru boleh diklasifikasikan sebagai rogol, walaupun suka sama suka. Maksudnya anak kita umur 15, bukan anak kita, na'udzubillah, bukan anak kita, adalah orang tu mana-mana dah, tak tahu. Baik, kan? Dia buat hubungan, lepas tu ayah dia tahu, selepas pada tu mengandung, nak tuntut.
Tapi sebab dia 15 tahun, walaupun suka sama suka, tetap dikira sebagai rogol. Tapi kalau atas dah 40 tahun kan, na'udzubillah, jangan tuan-tuan buat. Jangan terdetik pun. Kalau ada fikir nak buat, tuan-tuan cepat-cepat balik rumah. Kalau ada terfikir nak buat, tuan-tuan cepat-cepat balik rumah. Jangan keluar, duduk rumah, duduk diam. Kalau 40 tahun baru boleh dia tengok balik. Itu pun tengok pula dia punya kaedah pembuktiannya apa semua sekali macam-macam. Kat mana tadi? Maksudnya hukum hudud kan, hukum hudud ni Allah Ta'ala perintah. Tapi kalau nak disabitkan kesalahan, minum arak 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, 5,000 denda, 6 kali sebatan. 3 tahun penjara, 5 denda RM5,000, 6 kali sebatan. Itu kalau kesalahan zina. Maksudnya kita gagal mengawal kemaluan kita. Tapi kalau bela burung yang haram, tuan-tuan, boleh denda sampai RM40,000. Mana lagi besar kesalahan? Jaga burung sendiri ke jaga burung lain, tuan-tuan? Denda bela burung lain, denda bela burung yang terancam ni RM40,000. Tapi gagal kawal burung, denda RM5,000 je, tuan-tuan. Adil ke tak adil? Tang itu kita tak boleh, kita tak boleh buat. Tak ada alasan untuk kita tak buat. Sebenarnya kita kena cari alasan untuk buat, jangan cari alasan untuk tidak buat. Sama juga dengan hal-hal yang lain. Perintah solat, perintah untuk kita berpakaian cara Islam, perintah menutup aurat. Ini semua perintah-perintah yang wajib kita buat. Tak ada jalan lain, kita kena buat macam tu juga. Kalau macam mana pun mungkin ada kelonggaran pada perkara-perkara yang tertentu, tapi dari segi asasnya kita kena jaga. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang, tuan-tuan, banyak berlaku kerosakan pada orang Islam sendiri. Kita tak terkesan sebab kita tak berada di tempatnya. Kita tak berada di tengah-tengah orang ni. Kalau kita pergi, tuan-tuan, kita jumpa orang, masya-Allah. Yang tadi tu baru kes buang anak. Ada kes remaja lagi, kes dadah lagi, kes macam-macam kes. Kalau yang terlibat dengan polis mungkin tahu. Kita ni yang aman ni duduk masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Itu jumpa orang baik-baik je. Semua baik-baik ni. Muka tak macam pecah rumah langsung. Muka semua beriman, muka bercahaya ni. Kalau padam lampu pun terang. Ni kalau padam lampu pun boleh balik elok je, tak ada masalah. Tapi kat luar, tuan-tuan, ada ramai orang yang perlukan bantuan kita. Bukan perlukan cemuhan kita, perlukan bantuan kita. Kita kena sama menghulurkan bantuan. Cara macam mana? Caranya kita banyakkan kebaikan. Antaranya majlis ilmu ni kita panjang-panjangkan, sampaikan. Kita yang baik ni jangan segan untuk menegur. Jangan segan untuk bergaul. Jangan segan untuk kita bergaul dengan orang yang tak baik, kan? Turun, kita jumpa, kita selam, kan? Kita tengok keadaan demo. Tuan-tuan, dekat ibu kota tu, tuan-tuan, saya pernah jumpa ada ayah, anak 2 orang. Satu malam tu dia tiba dia tidur bawa beg semua sekali. Rupanya dia baru kena usir, tuan-tuan. Gaji tak ada, apa tak ada, dia kena usir dengan tuan rumah dia. Dia dengan anak dia 2 orang. Tak tahu mana nak pergi, tuan-tuan. Tu jadi gelandangan. Tak ada mana nak pergi, dah tak boleh nak bayar dah. Tuan rumah dia pun serba salah. Saya bukan tak nak halau, tapi kalau saya kena kesian kat diri saya juga. Sebab saya pun nak kena bayar. Orang lain nak masuk rumah ni semua sekali, semua macam-macam, jadi semua terdesak. Lala dia ambil keputusan untuk halau juga. Seorang ayah dengan 2 orang anak. Dia pergi masjid, tuan-tuan, semua orang kata kat dia, ni tak nak kerja kamu ni, elok lagi pergilah kerja semua. Kita tak tahu keadaan dia, kan? Lala dia pergi gereja, tuan-tuan, dia dapat. Gereja tak payah tanya, ambil terus. Adalah gereja tu, pergi je ambil, dapat pampers, dapat susu, dapat duit. Dekat tempat orang Islam, kena isi borang dulu. Kenapa dulu macam-macam. Kita pun memanglah kena berhati-hati sebab ada orang ambil kesempatan. Tapi kok mana pun, tuan-tuan, banyak tambah kita ni lepas bulan 10 ni, tuan-tuan, lebih kritikal. Nabi pun pernah sebut, sesungguhnya kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Orang yang susah boleh membawa kepada kekufuran.
Dan banyak anak-anak muda kita, anak-anak gadis kita tuan-tuan, disesatkan dengan apa? Dia sesat dengan KFC je. Kenapa kamu murtad? Dia belanja KFC. KFC je tuan-tuan. Sebab tu kalau anak minta KFC, belanjalah sekali-sekala. Jangan kedekut sangat. Kalau tak nak makan KFC, boykot, tak apa, beli yang lain. Atau beli ayam, masak macam KFC, boleh juga kan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kita kena jaga keluarga kita sungguh-sungguh, dan sambil tu kita kena cuba bantu orang lain setakat yang kita mampu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni menjadi penawar pada hati kita untuk kita terus bersemangat hidup dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang dituntut oleh agama, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, keluarga kita daripada bahaya fitnah dan sebagainya, dan Allah Taala berikan kepada kita kesudahan yang baik insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami semenjak kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, guru-guru kami, ibu bapa kami, saudara-mara kami, pasangan kami, zuriat keturunan kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, berikan kami kehidupan dunia baik, kehidupan di akhirat baik, dan dipelihara daripada azab api neraka yang pedih ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.